Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Faizah. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali terima kasih kerana hadirlah hari ini sesi bimbingan dan juga pementoran pada pagi ini selaras dengan modul 1 lah CS25 kita ya. Ya, terima kasih juga cikgu sebab insyaAllah mungkin boleh membantu saya lah dalam proses pengajaran cikgu ni. Okey, sebelum kita mulakan sesi ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Faizah lah. Kerana pertama telah berjaya mengendalikan sesi PDPR di sekolah kita. Ya, sebenarnya cikgu ini adalah berkat kerjasama dan juga komitmen guru-guru SDK Keras bagi memastikan proses PDPR ini berjalan dan berjaya dilaksanakan dengan jaya untuk yang lepas lah. InsyaAllah yang akan datang ni kita akan cuba yang terbaik lagi lah. Untuk makluman Cikgu Faizah, sekarang ni sedang diperkatakan tentang pembelajaran sistem baru lah ya. Bermula pada tahun 2020 berlakunya satu perubahan yang drastik pada pembelajaran di sekolah, yang mana semenjak menularnya pandemik COVID-19 ini berlaku satu perubahan yang sangat besar di kalangan sistem pendidikan, yang mana bermulalah satu evolusi baru yang mana yang tak pernah kita fikirkan sebelum ni tak pernah kita gambarkan berlaku pada tahun 2020, di mana bermulanya penyebaran penularan COVID-19 ini, yang mana menyekat ataupun memberikan satu impak kepada sistem pendidikan, yang mana kita diledahkan dengan satu konsep baru yang bernama PDPR, iaitu pembelajaran dan pembelajaran di rumah. Okey ya. Di situ bila kita lihat bahawa kalau bermulanya konsep ini secara tak langsung akan membawa sekali impak yang perlu kita fikirkan bersama. Okey. Yang mana impak ini akan boleh kita lihat bukan sekadar kepada pengurusan kepimpinan di kalangan pengurusan di sekolah, sekaligus kepada saya sendiri dan juga kepada Cikgu Faizah lah selaku barisan yang dipanggil sebagai SLT. Okey, SLT. Jadi yang mana kesan dia sangat besar lah bagaimana kita nak merungkai mengatasi masalah ini. Okay? Cuma pilihan yang ada pada kita ialah kita akan dapat melihat daripada 3 skop utama. Pertama ialah dari segi sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita menghadapi konsep PDPR dan juga bagaimana untuk kita menangani masalah dia. Yang kedua, di bawah konsep guru. Sebab selain daripada kita sebagai pemimpin, kita juga sebagai seorang guru. Okay, di situ kita akan lihat juga apa yang dihadapi oleh cikgu-cikgu kita di sekolah dalam melancarkan program PDPR di sekolah. Dan konsep yang ketiga ialah dari segi ibu bapa. Sebab kita ni selain daripada pemimpin, kita juga guru dan kita juga sebenarnya ibu bapa kepada pelajar. Di situ kita akan nampaklah. Jadi boleh tak saya nak minta pandangan daripada Cikgu Faizah, cabaran dari segi kepimpinan, dan saya akan sedikit jugalah kita berkongsi sebab hari ini pada saya ialah konsep bicara ilmu. Okey, bagaimana benda ini memberi impak kepada pemimpin, secara personal daripada Cikgu Faizah. Yang kedua dari aspek guru itu sendiri, sebab kita juga sebagai seorang guru yang saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga sebagai seorang ibu bapa. Boleh tak Cikgu Faizah respon sedikit apa pandangan cikgu lah dari segi kesan atau cabaran yang dapat dilihat apabila berlakunya proses PDPR setelah berlakunya COVID-19? Ya, cikgu, sebenarnya kalau dari segi personal lah untuk diri saya sendiri, saya sebut dulu sebagai ibu bapa, sebab saya ibu bapa kan, pemimpin, saya akan bagi step by step lah. Bagi ibu bapa, saya rasa cabarannya adalah penggunaan gadget lah. Sebabnya saya nampak untuk saya, anak-anak saya, dia gadget ni dah biasa. Tetapi dari segi penggunaan gadget yang sepanjang hari yang dia orang pegang ni akan menjejaskan dia orang. Sebab kadang-kadang tu kita ingatkan dia buat kerja sekolah, buat tugasan, dia kata rupanya main game. Itu cabaran yang saya kata anak-anak saya lah. Dia bergantung pada orang lah kan. Untuk cabaran sebagai pentadbir ni, saya rasa kita ni nak menghasilkan PDPR yang berkualiti, yang baik untuk anak-anak murid kita dan seronok. Dia orang seronok.
mengikuti lah PDPR kita setiap hari. Sebab benda ni saya rasa memang susah juga kan. Sebab kita ni baru, bila baru macam-macam benda yang terpaksa kita belajar melalui internet. Sebab kita macam COVID-19 datang start macam tu, lepas tu macam kita pun macam mana nak mengajar kan. Jadi saya rasa itu cabaran pertama lah. Maksudnya internet lah, internet, maklumat-maklumat yang menggunakan YouTube, banyak yang kita perlu belajar sebenarnya. Dan saya rasa salah satu yang saya buat lah kalau diri saya sendiri untuk peningkatan saya sendiri, saya memang belajar melalui YouTube lah. Lepas tu kita pun ada banyak kan ladam, kita ikuti lah secara personal di rumah. Terima kasih Cik Faizah di atas informasi yang disampaikan tadi. Tetapi apa yang saya nampak ialah dari segi keterbukaan kita lah sebagai pemimpin, sebagai guru dan sebagai guru bapa. Okey, sebab bukan mudah kita hadapi benda ni yang di luar jangkaan. Okey cikgu sebenarnya dalam sesi ini adalah untuk kita membicarakan tentang topik bagaimana untuk mempertingkatkan kehadiran PDPR murid dalam talian, terutamanya lah memandangkan laporan yang kita peroleh menunjukkan penyataan murid dalam PDPR secara daftar talian sangat lemah ataupun agak lemah, dan sesuai juga dengan senario yang sedang berlaku tadi bila KPM telah meminta agar pihak sekolah melaksanakan proses tersebut. Namun kehadiran PDPR murid dalam talian sangat-sangat kurang memuaskan. Jadi berdasarkan satu keadaan macam ni, boleh tak Cikgu Faizah memberikan sebab utama kenapa kejadian ini berlaku? Sebenarnya cikgu ada beberapa sebab lah yang kita fikirkan mengapa kehadiran murid PDPR dalam talian sangat lemah di sekolah kita. Pertamanya saya rasa adalah disebabkan oleh kekurangan kemudahan internet, yang mana murid kita tidak dapat menyertai PDPR secara dalam talian ataupun online yang dijalankan oleh guru. Lepas tu kemudahan internet di rumah atau data yang kurang mencukupi. Kadang-kadang ibu bapa dia beli RM5 kan, lepas tu mungkin tahan 2 hari, lepas tu terpaksa beli lagi. Jadi masuk kekangan dari segi kemudahan internet, data yang tak mencukupi menyebabkan murid kita tak dapat nak mengikuti PDPR secara langsung oleh guru. Okey, setuju tak kalau saya memperkatakan bahawa pertama saya daripada kekurangan tersebut dari segi peranti sendiri dan juga kekurangan dari segi bagaimana nak memperolehi peranti itu sendiri. Sebagai contoh, di kalangan pelajar SK Fakultas ini kebanyakan pelajar adalah ibu bapa yang di bawah P40. Jadi untuk mendapatkan peranti tersebut mungkin agak terbatas bagi mereka, apatah lagi seandainya di dalam keluarga tersebut mempunyai jumlah anak yang ramai. Okey, boleh tak kita kongsi bagaimana dalam perspektif ibu, perspektif guru dan perspektif pemimpin, bagaimana kita nak membantu memastikan bahawa masalah ini boleh diselesaikan. Contohnya tadi Cik Faizah kata tentang kekurangan, kekurangan kemudahan internet, dan juga ini bagaimana kita sebagai pemimpin, kita sebagai guru, kita sebagai bapa untuk memastikan perkara ini dapat diselesaikan. Saya rasa kan cikgu, mungkin kalau untuk ibu bapa lah, kalau untuk ibu bapa ni mungkin yang kurang berkemampuan tu kita boleh mohon bantuan gadget yang memang disediakan oleh kerajaan sekarang ni kan. Jadi mungkin boleh mohon bantuan. Lepas tu kita juga ada kerajaan juga menyediakan pusat internet setempat, juga boleh kita gunakan. Mungkin kan membantulah ibu bapa yang kurang berkemampuan mendapatkan data untuk membeli. Bukan senang sebab data ni nak buka satu YouTube pun perlukan data yang besar kan. Jadi kalau beli dalam RM5 mungkin boleh tahan 1 hari 2 hari, sedangkan PDPR berjalan langsung setiap hari. Setuju tak kalau saya sebut sebagai pemimpin lah, sama ada guru besar ataupun pembelajaran berjalan, kita harus memotivasikan ibu bapa. Sebab ibu bapa ni dia ada masalah. Sebenarnya sebagai seorang pemimpin di sekolah, kita harus faham masalah mereka dan kita memberikan motivasi kepada ibu bapa ni ataupun satu kaedah bagaimana mereka untuk dapat meminimumkan, mungkin tak boleh selesaikan masalah ini,
tetapi boleh meminimumkan keadaan tersebut. Setuju tak? Ya, saya setuju sebenarnya. Sebenarnya pihak pentadbir boleh ataupun boleh membantu ibu bapa tadi dari segi memberi motivasi kepada mereka tentang keperluan pembelajaran anak-anak di rumah. Jangan biarkan anak-anak saja yang menghadap mungkin gadget tadi tanpa pemantauan kan. Dan kalau sekiranya untuk mendapatkan kemudahan tadi tu, saya rasa kita kena bantulah ibu bapa untuk mencari alternatif. Tadi macam tadi nak membantu ada kerajaan kan, yang mana yang kurang mampu. Tapi yang mampu tu kita buka on saja lah, tak ada masalah. Okay, selain itu kita juga boleh melihatkan dari segi pemegang taruh. Di sekolah kita ada pemegang taruh. Sebagai contoh kita ada PIBD, kita ada di sini contoh Pemprov Nasaruddin. Jadi di situ kita boleh libatkan. Ya, betul. Saya suka je kalau kita libatkan pihak swasta sebenarnya, atau pihak kerajaan dah tentu dah membantu kan. Pihak swasta pun sangat baguslah kalau dapat membantu kita. Okey, pada pendapat cikgu, selain sebab yang kita bincangkan tadi, ada tak perkara lain yang mempengaruhi keadaan yang disebutkan tadi? Pada pemerhatian saya cikgu, sebab kedua tadi adalah ramai dalam kalangan murid sekolah kita ni menggunakan gadget ibu bapa. Maksudnya mereka ni berkongsi lah, ya? Dan ibu bapa pula kebetulan pada masa itu bekerja membawa telefon itu untuk penggunaan mereka kan. Jadi pada masa yang sama, guru memberi PDPR secara online, murid tak dapat ikuti. Itu salah satu sebab yang saya nampak kan. Dan ini menyebabkan bilangan murid kita yang mengikuti memang kurang. Hampir 50% saya rasa murid kita ni yang terlibat dalam 50% lah. Itu pun paling ramai itu kan. Sebabnya penggunaan tu berkongsi. Yang mungkin ibu bapa tu akan beri tugasan tu selepas mereka pulang daripada kerja. Masalah perkongsian tu lah kan, nak buat macam mana kan. Kemampuan ibu bapa untuk menyediakan gadget. Masalah kedua lah saya rasa. Masih beda ya. Okey, seterusnya pada pendapat Cikgu Faiza, ada tak lagi kekangan lain yang dihadapi oleh guru daripada pelajar dan juga pemimpin tadi? Ada benda-benda lain? Ya, ada. Sebab ketiganya adalah murid-murid kita ni yang mempunyai gadget sendiri pula, kebanyakannya berkongsi dengan adik-beradik yang lain pula. Tadi berkongsi dengan ibu bapa. Ibu bapa bawa balik ke rumah, ke sekolah, ke tempat kerja dia orang. Lepas tu sekarang ni bila dah ada pula, berkongsi pula dengan adik-beradik, mungkin ada 3 atau 4 orang yang di rumah tu. Jadi sangat mengganggu lah untuk mereka mengikuti PDPR secara online daripada guru kan. Dan kalau kita tengok keadaan ini, mungkin mereka akan terlepas lah PDPR yang cikgu jalankan secara langsung ataupun secara online tadi. Okay, terima kasih cikgu atas maklumat yang diberikan tadi. Dan saya juga mendapat maklumat daripada beberapa orang guru di mana mereka menyatakan bahawa mereka juga tidak mahir dalam mengendalikan proses PDPR, terutama secara atas talian. Jadi boleh tak cikgu jelaskan kepada saya setelah sini ini bagaimana yang dimaksud oleh cikgu tadi? Maklumat yang cikgu nyata tu ada kebenarannya cikgu. Memandangkan pelaksanaan PDPR ni adalah satu benda baru bagi guru-guru. Kita pun sama kan? Kita pun baru lagi menghadap benda ni. Jadi sememangnya ada kedapatan guru-guru yang tak mahir menggunakan gadget dalam mengoperasikan pengajaran secara online ataupun dalam talian. Dan berdasarkan data kita, hampir 50% guru kita tak dapat mengendalikan PDPR secara dalam talian. Kalau benda-benda baru ni perlu kita belajar kan. Jadi dalam masa mengajar murid, kita juga perlu belajar. Proses pembelajaran juga lah cikgu Okey, berdasarkan beberapa sebab yang dinyatakan tadi, rasanya kan, apakah tindakan yang cikgu boleh laksanakan bagi mengatasi masalah kekurangan murid hadir dalam PDPR secara atas talian? Boleh tak cikgu jelaskan? Okey, setelah saya buat penelitian dan perbincangan bersama rakan permukanan, perkara utama yang kita boleh lakukan adalah dengan memohon kerjasama ibu bapa agar dapat menyediakan data yang mencukupi bagi pelaksanaan PDPR dalam talian ini dapat dikesadakan dengan dayanya. Tapi itu kita mohon je lah, kita ulang untuk ibu bapa. Kita akan motivasi ibu bapa supaya menyediakan data ataupun internet mengikut kemampuan
kemampuan kan. Tetapi jikanya tak mampu pula, kita boleh meminta ibu bapa untuk membeli, jika mampu, boleh meminta ibu bapa membeli gadget baru untuk anak-anak mereka. Jadi tak payah berkongsi kan. Bila berkongsi, masalah ni lah yang berlaku, kalau mampu. Dan bagi mereka yang tak mampu pula, mungkin kita boleh menggunakan kemudahan internet setempat yang macam kita cakap tadi kan, komuniti tadi kan, pusat internet satu Malaysia. Dan juga boleh memohon bantuan internet dan gadget percuma yang disediakan oleh pihak kerajaan bagi golongan B40. Dan saya rasa baru ni pun kita dapat pelancarannya di portal yang YT memberikan secara percuma. Tapi ikut peringkat lah, insyaAllah mungkin kalau mereka mohon, dia orang akan dapat dan boleh gunakan terus. Okay, perkara yang cikgu nyatakan adalah cara penyelesaian dalam kalangan murid. Ya, Bagaimana pula tindakan yang cikgu boleh ambil yang melibatkan guru-guru yang tidak menguasai kemahiran PDPR dalam talian? Saya rasa kita boleh panggil dan melaksanakan satu bengkel khas bagi memberi pendedahan kepada guru cara bagaimana PDPR dalam talian ini boleh dilaksanakan dengan mudah dan menarik. Kita boleh buat ladang, kita boleh buat bengkel. Kita juga, saya rasa boleh mengikuti webinar yang dianjurkan oleh SPL KM juga kan. Jadi itu pun bagus juga untuk guru-guru. Tapi kita lah, untuk peringkat sekolah, kita buat bengkel dulu cikgu saya. Bengkel beri peluang kepada guru-guru ni untuk belajar dan menjadikan PDPR yang terbaik. Pada pendapat cikgu, perlu tak kita melibatkan PIBK bagi membolehkan kesan yang lebih meluas bagi mempertingkatkan kehadiran murid secara dalam tarian tadilah menerusi PDPR, yang mana kalau kita sedia maklum, PIBK merupakan salah satu daripada elemen pemegang paruh yang terlibat dalam TFW. Jadi mungkin cikgu boleh bagi pandangan. Memangnya saya rasa itu yang terbaik cikgu. Itu yang perlu kita lakukan. Penyertaan PIBK ni akan cuba saya maksimumkan, dan tenaga serta kepakaran mereka dalam bidang ICT ni akan kita pergunakan bagi mempertingkatkan kemahiran murid serta warga pendidik SPP Branch. Kan nak bagi kita akan gunakan mereka lah untuk bantu kita kat sekolah. Untuk akhirnya bagi sesi bincangan kita pada pagi ini ya, pertama saya nak mengucapkan terima kasih kepada cikgu lah. Okay. Semoga usaha yang kita laksanakan ini akan memberikan satu manfaat pun sebuah mana mencapai kejayaan. Selain itu, saya juga mengharapkan peratusan murid di SPL Prekar Nasruddin ini yang mengikuti PDPR secara tataran akan meningkat dalam sesi PDPR yang akan datang. Dan apa yang saya tertarik dalam perbincangan ini, saya nampak ialah dari segi bahawa Cikgu Faizah sendiri merupakan SLT atau pemimpin yang sudah mempunyai satu alternatif bagaimana untuk menangani masalah dalam pelaksanaan PDPR di sekolah. Okay. Saya nampak saya sangat-sangat berpuas hati dan saya yakin dan saya percaya dengan komitmen, dengan kemahiran dan dengan kesungguhan yang Cikgu Faizah ada, tidak menjadi masalah bagi sekolah lah, terutama di dalam sektor pendidikan, untuk memastikan bahawa senario ataupun permasalahan yang dihadapi bukan sahaja di sekolah Macam Prekar Nasruddin, bahkan di sekolah di seluruh Malaysia terutamanya akan dapat diminimumkan. Dan saya dah sebut untuk kita hapuskan secara 100% tak mungkin akan berlaku tapi sekurang-kurangnya kita dalam usaha untuk memastikan bahawa masalah ini dapat kita minimumkan sebaik yang mungkin. Dan saya yakin dan saya percaya bahawa dengan kredibiliti yang Cikgu Faizah dan cikgu-cikgu di sekolah kita yang ada ini, saya yakin, saya percaya bahawa masalah yang dirisaukan oleh semua sekolah, terutamanya pengurusan sekolah itu sendiri, akan dapat ditangani sebaik mungkin. Dan insyaAllah saya doakan
Semoga perbincangan ini dapat memberikan banyak manfaat bukan sahaja kepada Cikgu Faizah yang pada saya merupakan bakal pemimpin di masa akan datang, untuk diberikan satu pengalaman baru. Okay? Sebab kita tak tahu, mungkin ini salah satu daripada norma baru yang kita temui dan kita tak tahu lagi. Mungkin satu hari esok kita akan jumpa lagi norma-norma baru yang lain berdasarkan suasana yang akan berlaku yang luar jangka. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Cikgu Faizah di atas maklumat, atas info, atas pendapat yang diberikan, dan marilah kita sama-sama mendoakan agar kejayaan berpihak pada kita. Yang paling penting ialah dari segi keselamatan guru-guru kita, murid-murid kita, ibu bapa dapat dijaga dengan baik. Okey. Sama-sama cikgu, dan semoga seluruh negatif ini diberkati Allah dan kita dijauhkan dari segala negatif. Alhamdulillah, saya juga berdoa sama-sama supaya cepat dah selesai dah COVID ni, kita boleh hidup seperti normal, seperti biasa kan. Okay, itu saja. Terima kasih Cikgu Faizah ya.